A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di siri Qalbil Quran, siri meneliti keindahan teks Al-Quran, siri tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang menarik perhatian para mutadabbirin. Mari sama-sama kita ikuti di siri berikutnya. Tajuknya adalah seperti ini. Qalbil Quran 34. 10 tafsiran huruf-huruf pembuka surah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kali ini, Qalbil Quran ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat 10 tafsiran sahaja daripada banyak tafsiran yang ada di dalam buku-buku terdahulu, tafsir-tafsir terdahulu tentang huruf-huruf pembuka surah. Alif Lam Mim, Taha, Yasin, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Apa kata ulama? Kita pilih 10 sahaja. Mari kita masuk ke intronya. Ulama mengumpulkan huruf-huruf yang dijadikan sebagai pembuka surah, huruf-huruf hijaiyah ini dengan satu kata, iaitu nasun hakimun qati'un lahu sir. Satu nas yang hakim, amat bijaksana, qati' yang secara pasti, lahu sir, punya rahsia di sebaliknya. Itu ulama mengumpulkan kata-kata huruf tersebut dengan kata-kata ini. Pertama sekali, harus kita tahu seluruh ulama tafsir ketika ingin menafsirkan huruf-huruf hijaiyah ini, huruf-huruf muqatta'ah ini, mereka akan mulakan dengan Allahu a'lamu bimuradih. Ta'adduban ma'allah, Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang dikehendaki dengan maksudnya, sebagai beradab dengan Allah. Sebelum nak mengeluarkan pandangan kita, elok kita menyebut Allahu a'lamu bimuradih. Kedua, kerana terlalu banyak tafsiran yang terdahulu, ulama-ulama hari ini mengatakan tidak ada ruang lagi untuk kita nak menambah lagi tafsiran terhadap huruf-huruf ini, kerana ia telah diteliti zaman berzaman daripada penurunan Al-Quran sampai hari ini, punya banyak tafsiran. Kita nak pilih 10 sahaja yang rasanya mudah untuk kita faham, tidak merangkumi keseluruhan. Yang ketiga, kita dalam mengemukakan tafsiran kepada huruf-huruf muqatta'ah ini, kita akan meneliti apa yang dikata oleh orang tersebut, dan kita tidak melihat kepada siapa yang menyebut, kerana kita dapati qaul-qaul ini kadang diqilkan, dikata qil, ini dikatakan dari Sayyidina Ali, di sana dikata Sayyidina Ali yang kata, kemudian di tempat lain orang lain yang kata. Jadi berlaku perubahan ini menyebabkan kita hanya akan mengambil apa yang dikata dan tidak akan menyebut siapa yang berkata. 4 daripada intro tadi, ia adalah daripada ilmu Allah yang tidak didedahkan kepada kita. Huruf-huruf tadi adalah daripada ilmu Allah yang tidak didedahkan maksudnya kepada kita. Jadi para sahabat tidak bertanya atau mendesak Nabi SAW untuk beritahu mereka apa maksud di sebalik huruf-huruf tersebut. Jadi sahabat-sahabat dan tabi'in menganggapnya ia daripada
ayat mutasyabihat. Jadi tidak menyoal berlebihan. Kerana ayat mutasyabihat ini ayat yang punya 2 atau 3 makna. Dia tidak seperti satu lagi kelompok ayat dipanggil ayat muhkamat. Dalam Al-Quran ada 2 ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, ada disebut di dalam surah Ali Imran. Jadi yang muhkamat ini la yahtamil ma'nayain, tidak membawa kepada 2 makna. Sekali kita baca sahaja, kita dah tahu ini tidak ada tafsiran kedua. Contohnya, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu maha satu. Tidak boleh lagi ditafsir kepada cerita yang lain. Tetapi kalau banyak ayat-ayat lain yang boleh ditafsirkan kepada 2. Contoh, quru. Imam Syafi'i mengata dia haid. Imam Abu Hanifah, quru ini adalah waktu suci. Seperti kalimat-kalimat lain banyak lagi di dalam Al-Quran yang ditafsirkan dengan pelbagai maksud. Itu ayat mutasyabihat. Adapun Ibnu Hazmin melarang sesiapa menyoalnya kerana ia dari mutasyabihat. Dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Usulil Ahkam menyebut faharamun ala kulli muslim an yatluba ma'aniya al-huruf al-muqatta'ah allati fi awail as-suwar misla kaf ha ya ain sad ha min ain sin qaf nun alif lam mim dan lain-lain. Jadi katanya haram bagi setiap muslim untuk mencari, meneliti makna huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surah. Kerana ia daripada mutasyabihat. Kita tidak mengulas apa-apa berkaitan dengan fatwa Ibnu Hazmin ini kerana ketika beliau mengeluarkan fatwa ini, tentu ada sesuatu yang berlaku di sekitar zamannya itu, peristiwa tertentu. Jadi kita menghormati pandangan beliau, cuma kebanyakan ulama menyebut bahawa yang keenam ini adalah sengaja Allah Subhanahu wa taala tinggalkan huruf-huruf itu, tidak ditafsirkan oleh Rasulullah dan tidak disoal-soal oleh para sahabat, agar huruf-huruf tersebut terus difikirkan dan dikembangkan, malah sampai ke hari ini yang tersirat di sebalik huruf-huruf hijaiyah ini masih menjadi tanda tanya, menjadi persoalan, menjadi fikiran ramai para peneliti Al-Quran. Ia menunjukkan betapa ilmu Allah luas. Dari penurunan Al-Quran sampai hari ini tidak pernah sepi daripada diteliti, dikeluarkan makna-makna yang luar biasa daripada huruf-huruf tersebut. Jadi, mari sama-sama kita lihat 10 daripada tafsiran yang banyak itu. Mungkin kita akan adakan 2 siri kerana kontennya agak panjang untuk menjimatkan masa dalam bentuk 2 siri. Yang pertama, tafsiran yang kita ambil ialah kata ulama, ia adalah rahsia Allah di dalam kitabnya. Setiap kitab punya rahsia. Rahsia kitabullah, rahsia Al-Quran ini tersimpan di dalam huruf al-muqatta'ah, huruf al-hijaiyah ini. Jadi, kelompok yang berpegang dengan pandangan ini, mereka tidak mendalami lagi, tidak mencari lagi kerana dia adalah rahsia Allah di dalam Al-Quran. Kedua, ia punya maksud yang tidak kita ketahui. Artinya alif lam mim, nun, sad, qaf itu ada makna. Cuma kita saja yang tidak ketahui. Ini untuk menafikan ada golongan yang mengatakan bahawa alif lam mim ini tidak ada makna. Ta'ala Allah
Subhanahu wa ta'ala daripada memberi kepada kita kalimat yang tidak ada makna. Jadi kena kita berpegang bahawa ada maksud, tetapi kita yang tidak ketahui dari tujuan Allah menurunkan kata-kata huruf-huruf seperti itu untuk ditadabbur oleh kita. Yang ketiga, ia didatangkan untuk mencabar cerdik pandai Arab untuk membina ayat dari huruf-huruf tersebut. Huruf-huruf disediakan, Al-Quran dibina mengguna huruf-huruf tersebut. Jika kamu hebat, kamu handal, berkumpullah di antara manusia dan jin untuk adakan surah, gunakan huruf-huruf yang diguna oleh Al-Quran juga. Ini satu cabaran kepada mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengubah tren sastra Arab, prosa Arab yang bergantung kepada wazan dan qafiyah. Bahasa Arab, syair Arab sangat bergantung kepada qafiyah dan wazan, keseimbangan. Rangkap pertama terikat dengan rangkap kedua, satu rangkap di atas tergantung baharnya, ombaknya dengan rangkap yang di bawah. Jadi menyebabkan mereka menyusun syair itu punya rangkap tertentu dan punya wazan, keseimbangan tertentu, dan punya qafiyah, iaitu penghujungnya dipakai huruf yang sama supaya bunyinya cantik, bunyinya indah. Jadi syair Arab dahulu memang dibentangkan dalam bentuk lagu, dalam bentuk bahar lenggokkan yang memukau, menyebabkan orang yang mendengarnya begitu terpegun. Kalau tak percaya, kita boleh buka di dalam YouTube bacaan-bacaan syair Arab. Mereka akan baca dengan lenggok lagu yang amat menarik. Tetapi Al-Quran datang mengubah trend tanpa perlu ikut wazan, tanpa perlu ada qafiyah yang sama, tanpa perlu mengikut lenggok bahar mereka. Al-Quran boleh membawa satu bahasa yang cantik, lagu yang indah, susunan yang kemas, menyebabkan siapa yang mendengarnya akan terpukau, akan terasa tenang, akan terasa terhibur dengan ayat Al-Quran ini. Contoh, Nun, satu huruf, tidak perlu kepada keseimbangan. Wal qalami wa ma yasturun, datang dengan 3 kalimat. Nanti kita akan lihat ayat yang kita akan bincangkan bersama, bagaimana Al-Quran memporak-porandakan, merosakkan wazan, qafiyah yang dibanggakan oleh Arab, seolah-olah hancur tetapi cantik, indah, tersusun dan menarik untuk dibaca dan didengari. Kadang Allah Ta'ala guna satu huruf, Nun, Qaf, Sad. Kadang guna Hamim, Taha, Tasin, Yasin, Alif, Lam, Mim, Tasim, Mim. 3 huruf. Kadang guna 4 huruf, Alif, Lam, Mim, Ra, Alif, Lam, Mim, Sad. Kadang-kadang guna 5 huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Tetapi tetap mengekalkan keseimbangan, keindahan susunannya, bunyi suara di hujungnya juga cantik, walaupun kadang-kadang bertukar, tidak kekal dengan satu qafiyah seperti bangsa Arab dahulu lakukan. Mari kita teliti sebuah syair. La yahmilul hiqda. Ini antara syair jahili. Penyairnya adalah Antarah Al-Absi, yang dalam syair ini memuji dirinya, kaumnya, dan dia memasukkan beberapa hikmah daripada kata-kata tersebut. Jadi syair jahili ini termasuk syair yang digantung di Kaabah. Syu'ara al-mu'allaqat ini
Antarah ini termasuk dalam kelompok para syuara itu. Kita baca sikit. La yahmilul hiqda man ta'lu bihi rutabu wa la yanalul ula man tab'uhu al-ghadabu wa man yakun 'abdu qaumin la yukhalifuhum iza jafahu wa yastardi iza atabu qad kuntu fima madha ar'a jimalahum wal yawma ahmi himahum kullama nukibu lillahi durru bani absin laqad nasalu minal akarimi ma qad tunsalul arabu. Jadi syair ini memang dibaca dengan lagu. Kita baca sumbanglah sikit kerana memang kita bukan di bidang lagu tersebut, tetapi para penyair dulu bacanya dengan susunan keseimbangannya itu cantik, wazannya cantik, baharnya itu alunannya itu mengikut rentak yang cantik, penutup dia qafiyah al-ba, ghadabu, atabu, nukibu, arabu, nasabu, tanqalibu, usabu, itu memang mereka kekalkan seperti itu untuk memukau para pendengarnya. Ini antara penyair terhebat zaman jahili. Mari kita tengok Al-Quran. Bagaimana Al-Quran pecahkan. Al-Quran tidak mengikut tren. Kerana Al-Quran membawa tren baru yang ingin diperkenalkan, menyebabkan para penyair ketika turunnya Al-Quran merasa bingung, tidak mengeluarkan syair mereka ketika zaman Al-Quran diturunkan. Sangat sedikit syair diterbitkan ketika Al-Quran turun. Kerana sepanjang 23 tahun ini, khazanah syair amat kurang berbanding sebelum penurunan Al-Quran, kerana mereka kagum, terpukau, tak berani nak menentang Al-Quran kerana Al-Quran telah memecahkan tren yang sedang mereka lakukan dengan membawa satu tren baru. Mari kita tengok surah Al-Qalam. Allah Ta'ala kadang guna satu huruf, 3 kalimat, 4 kalimat, 2 kalimat, 11 kalimat pun ada. Dan Allah Ta'ala tukar rentak penghujungnya dengan nun, tukar kepada mim. Kita cuba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tengah-tengah di hujung dia ditutup dengan nun, Allah Ta'ala tutup dengan mim. Qafiyah dia tu berubah. Tetapi kalau kita dengar imam baca, Masya Allah, kita tidak dapat mengesan ketidakseimbangan. Padahal dia dah bertukar daripada nun kepada mim di penghujungnya. Kerana indahnya susunan Al-Quran ini menyebabkan para pendengar, para pembaca terpukau, terkagum dengan rentak lagu yang dibawanya tanpa ada rasa ada ketidakseimbangan. Kerana disusun begitu cantik, seimbang dan selari. Kemudian balik lagi kepada nun. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. 11 kalimat. Tadi kalau syair Arab dia seimbang, kalau lari pun satu huruf, dua huruf, dia tak akan lari jauh. Ini daripada satu huruf, 3, 2, 4 dibalik-balikkan, kemudian dimasukkan 11 huruf, masih bacaan dia seimbang, indah, tersusun, elok. Fala tuti'il mukadzibin. Daripada 11 pindah kepada 3 huruf sahaja, 3 kalimat sahaja. Waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin
hammazim masya'im binamim. Tukar qafiyah balik kepada mim. Manna'in lil khairi mu'tadin asim. Mim lagi. Utulim ba'da zalika zanim. Juga penghujungnya ditutup dengan mim. Balik lagi. An kana zamalin wa banin. Iza tutla alaihi ayatuna. Qala asatirul awwalin. Sanasimu alal qurtum. Mim, nun. Pertukaran dengan bilangan kalimat yang tidak seimbang. Kalau yang iza tutla ayat yang ke-15 itu ada 7 kalimat. Tadi ada 11. Diimbangkan dengan 3, diimbangkan dengan 4 kalimat. Ini menyebabkan para penyair ketika itu merasa kagum, merasa hairan bagaimana pada pandangan mereka kalau susunan macam ni, kalau mereka yang atur akan hancur syair mereka, akan hilang keseimbangan, akan hilang wazan, akan hilang keindahan yang mereka nikmati sebelum ini. Mari kita tengok satu surah lagi, iaitu surah Ar-Rahman. Masya Allah, Masya Allah. Mulakan dengan satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dua. Kemudian pindah ketiga. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Pindah keempat pula. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Naik ke 5. Daripada 4 pindah ke 5 kalimat. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. Pindah kepada 3 kalimat tetapi ditutup dengan mim. Tidak ditutup seperti nun daripada ayat pertama sampai ke ayat 9. Pakai nun di penghujungnya. Tetapi masuk ayat 10 dan 11 ditukar kepada mim di penghujungnya. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu zul asfi wal rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Balik lagi kepada 4 huruf. Kemudian pindah ke 5 huruf. Kali ini penutup dia dengan huruf ra. Penutup dengan huruf ra ini agak jauh berbanding mim dengan nun. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ditutup dengan nun. Masya Allah, dengan kalimat yang tidak seimbang dari sudut bilangan. Dipindah-pindah daripada 2, 3, 4, 5, balik kepada 3, pindah pula qafiyah di belakangnya, datang kepada 5 kalimat, 6 kalimat, dan ditutup dengan nun balik di penghujungnya. Bila kita dengar imam baca, hati kita rasa tenang, hati kita tidak pernah rasa terganggu dengan muzik bacaannya yang indah. Tidak pernah kita merasa sumbang kerana memang disusun begitu indah dan cantik. Saya kira perkongsian untuk siri ini sampai di sini saja kerana sudah panjang kita punya perbahasan. Sehingga bertemu lagi, semoga bermanfaat kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an, lillah
صدري قرآن